Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar sambung lagi nombor tajuk bab 1 nombor nisbah, tajuk di bawah tajuk integer. Okay, untuk hari ini kita akan buat pada akhir PDP ni murid akan dapat mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Kemudian membuat gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar menambah dan menolak integer. Okey, hari ni kita akan sambung mendarab dan membahagi integer. Okey, sebenarnya mendarab dan membahagi integer ni kita lihat kepada dia punya simbol. Okey, simbol pada integer tu. Okey, contohnya ini maksudnya ini ialah yang dalam kurungan ni ialah positif integer, didarabkan dengan positif integer akan memberi jawapan positif. Apabila positif integer didarabkan dengan negatif integer akan memberi jawapan negatif. Ini ialah untuk hasil jawapannya. Okey, jawapannya dia akan jadi positif positif berapa, negatif berapa. Okey, jawapan akhir dia. Ini bukanlah untuk mengganti operasi macam tambah tolak. Okey, ini jawapannya akan memberi jawapan positif, ini akan memberi jawapan negatif. Begitu juga dengan bahagi. Dia sama je, darab dan bahagi ni dia sama je dia punya proses dia. Okey, kita lihat contoh. Ya, dekat sini saya ada nombor negatif, darab negatif. Okey, nombor negatif, darab nombor negatif. Okey, dia berbeza dengan tambah dan tolak lah. Dia tambah dengan tolak, kalau ada dua operasi, dia akan jadi satu. Okey, satu operasi kita tukarkan. Yang ini tak ada tukar. Ini tak ada tukar-tukar, ini jadi positif bukan. Ini maksudnya nombor negatif didarabkan dengan nombor negatif. Okey, nombor negatif darab nombor negatif tadi kita lihat negatif darab negatif akan memberi hasil positif. So negatif darab negatif jawapannya akan jadi positif. Okey, positif berapa? Kemudian baru darabkan nombor 5 darab 4 20. Okey. Itu contoh yang pertama lah. Okey, contoh yang kedua, kita ada nombor negatif darabkan dengan nombor positif. Okey, negatif 6 darab positif 4. Okey, negatif 6 darab positif 4. Negatif darab positif, dia akan memberi jawapan negatif. Okey, kemudian darabkan nombor dia 6 darab 4 iaitu 24. Okey, begitu juga dengan bahagi. Okey, kalau ada nombor positif dibahagikan dengan nombor negatif. Okey, tadi kita lihat balik. Nombor positif bahagi nombor negatif, jawapan akan jadi negatif. Jadi, kamu buatlah 6 bahagi negatif 2 ialah negatif. Okey, positif bagi negatif ialah negatif. 6 bahagi 2 ialah 3. Okey, sama juga dengan D. Okey, negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif bahagi negatif. Negatif bahagi negatif, jawapannya akan jadi positif. Jadi, positif 12 bagi 2 ialah 6. Okey, positif kamu boleh ada pilihan lah, sama ada kamu nak tulis positif 6 atau kamu boleh tulis sebagai 6 sahaja. Okey, tetapi negatif tak boleh. Negatif mesti ditulis dia punya simbol negatif tu. Okey, so ini contoh pendaraban dan pembahagian integer. Dia lebih mudah lah, dia tak complicated berbanding tambah dan tolak. Okey, darab bahagi senang je. Okay, kalau kamu lihat di sini, operasi integer yang sama, simbolnya, dia akan menghasilkan jawapan positif. Okay, integer yang sama, simbolnya akan menghasilkan jawapan positif. Okay. Jadi, seterusnya, bila kita dah tahu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, okay, kamu boleh buat latihan yang 1.2b itu. Okay. Kemudian kita boleh terus dengan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Okay. Yang ini sama je macam kamu dah belajar masa sekolah rendah. Okay. Kalau kamu belajar sekolah rendah, kamu mesti selesaikan semua yang ada dalam tanda kurung.
Kemudian darab dan bahagi ni, darab atau bahagi, kamu mesti, kalau dia jumpa dalam operasi tu darab, lepas tu bahagi, kamu mesti mula dari kiri ke kanan. Lepas tu baru kamu selesaikan tambah dan tolak. Kalau dia serentak, mesti mula dari kiri dan kanan. Mesti ikut tertib lah. Okay. Kurungan, darab atau bahagi, kemudian baru tambah atau tolak. Dia tak kira lah tolak dulu baru tambah ke, tambah dulu baru tolak. Dia mesti mula dari kiri ke kanan. Macam itulah. Okey. Kita lihat contoh beberapa gabungan operasi asas aritmetik. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, soalan A. Kita ada negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. So, apa yang kita perlu buat? Okey, kamu mesti pengiraan matematik kita tulis ke bawah macam tu. Macam ada dalam buku teks. Okey, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 dalam kurungan. Okey, jadi kamu kena selesaikan ini dulu. Okey, kalau nak selesaikan ini, yang di depan ni janganlah kamu tinggalkan. Kamu kena tulis sama dengan negatif 8 darab. Okey, negatif 2 tambah 3. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau kamu ingat lagi kita dah belajar, kita ada negatif 2. Okey, kita positif 3 tambah positif 3. So, kita akan bergerak ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, so negatif 2 ni negatif 1. Okey, sifar 1. Okey, so jawapan dia di sini negatif 2 tambah 3 ialah 1. Jadi kamu tulis 1 kat sini. Di bawah negatif 2 tambah 3. Okey, jangan kamu letak 1 tu kat depan. Okey, ikut tertib dia. Okey, negatif 8 darab 1. Okey, kemudian baru selesaikan operasi darab. Negatif darab positif, jawapannya akan jadi negatif. 8 darab 1, jawapannya ialah 8. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Okey, apa maksud kurungan ni? Apa operasinya? Okey, ini samalah dengan 7 tambah 2 darabkan dengan negatif 3. Kalau ada kurungan tu maksudnya darab. So, kalau ada macam ni, kamu perlu buat operasi darab dahulu baru tambahkan. Okey, tetapi janganlah kamu ubah kedudukan dia. Kalau dia di belakang, biarkan dia di belakang. So, yang kamu tak kacau ni, kamu letakkan di depan. 7 tambah 7 tambah ni tak buat apa-apa. Okey, kemudian positif 2 darab dengan negatif 3. Okey, positif 2 darab negatif 3. So, jawapannya akan jadi negatif. 2 darab 3 ialah 6. Okey, macam ni. Okey, kemudian ini tambah tadi. Tambah dengan tolak. Ini tambah dengan tolak dia tak boleh dua operasi. Dia kena satu je. Tambah jumpa tolak kurungan ni. Kita akan jadi tolak. So, 7 tolakkan dengan 6. Samakan dengan 7 tolak 6 ialah 1. So, ini jawapan akhir dia. Okay. So, kalau kamu lihat tertib pengiraan tu, masa kamu menulis, pastikan dia ke bawah macam ni lah. Bukannya memanjang ke kiri, satu baris. Bukan macam BM buat ayat macam tu. Dia mesti ke bawah matematik. Okay. Seterusnya, kita lihat lagi contoh yang lain. Kita ada soalan C. 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah kurungan negatif 1. Okay. So, kita ada tolak, ada bahagi, ada tambah. Yang mana kita nak buat dulu? Okay, kita akan buat 12 bahagi negatif 2. Kita akan buat dia dulu. So, apa perlu yang kamu buat? Kamu perlu tulis balik yang lain-lain yang terlibat tu. 4 tolak tambah negatif 1. Okay, kenapa yang kurungan depan, yang tengah-tengah ni saya kosong? Sebab saya nak cari jawapan dia. Okey, positif 12 bahagi negatif 2. Positif bahagi negatif, jawapan dia akan jadi negatif. Bila jawapan negatif, letak dalam kurungan. 12 bahagi 2, jawapannya ialah 6. Okey, macam tu. Okey, dah sudah? Okey, kalau ada macam ni, ada kurungan-kurungan, kita selesaikan dulu. Okey, kita tukarkan dulu. Sebab dia operasi tolak dengan tambah kan. Jadi, dia mesti ada satu simbol sahaja. So, apa yang perlu kamu buat? Negatif jumpa negatif. Dia macam darab lah. Negatif darab negatif. Jawapannya akan jadi
positif. Positif jumpa dengan nombor negatif, dia akan jadi negatif. So, bila dah tukar macam tu, kamu kena tulis semula. 4 tambah 6 tolak 1. Macam tu lah. Baru kamu boleh baca 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1 ialah 9. Okey. Ini ialah pengiraannya. Okey. Yang seterusnya, soalan D. Okey, soalan D, kita ada negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 22 tolak negatif 24. Okey, ada macam-macam operasi kat sini. Tambah ada, bahagi ada, tolak ada. Jadi kamu nak buat yang mana dulu? Okey, kalau dia tulis dalam bentuk macam ni, okey, pastikan kamu selesaikan yang atas dahulu. Okey, selesaikan yang bawah, baru kamu bahagikan dia. Okey, so kita lihat. Okey, ini kita tengok yang atas. Negatif 12 tambah negatif 16. So, ini tambah. So, bila tambah berjumpa dengan kurungan, kamu mesti jadikan dia satu operasi. Okey, negatif 12 tambah negatif 16. So, tambah dengan negatif ni kita akan tukar jadi tolak. Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Okey. So, kalau kamu nak senang, kamu tulis balik negatif 12 tolak 16. Okey, bahagi negatif 22 tambah 24. Okey, itu baru tukar simbol. Kemudian kamu kena selesaikan yang atas, negatif 12 tolak 16. Okey, dia dah negatif 12, bergerak lagi sebelah kiri sebanyak 16 kali. So, negatif 28. Okey, bahagikan negatif 22 tambah 24. Negatif 22, kamu dah berada di sebelah kiri. So, kamu tambah. Maksudnya, kamu kena bergerak ke kanan 24 kali. So, kamu akan jumpa positif 2. So, negatif 28 bahagi 2 ialah negatif 14. Macam itulah. Okey. Untuk pengiraan melibatkan gabungan operasi. So, saya harap kamu boleh faham. Okey, kalau tak faham, boleh tanya pada saya. Okey, secara personal. Okey, diminta semua muridlah menyiapkan latihan yang diberi, latih diri 1.2B dan latih diri 1.2C. Okey, kita jumpa dalam kelas akan datang. Terima kasih.